Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan pengalaman seram saya ketika saya praktikal di maktab perguruan Ken. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya akan ceritakan pengalaman saya ketika saya praktikal di maktab perguruan Ken. Okey, sebagai seorang pelatih perguruan, sebelum kamu menjadi guru sebenar, kamu akan masuk maktab perguruan. Dan masa saya belajar, saya ambil masa 3 tahun lah. Okey, dan ada satu semester kamu akan menjalani praktikal di sekolah, dan praktikal tu mengambil masa 3 bulan. Dan kebetulan saya ni adalah Majlis Perwakilan Pelajar, okay, MPP. Jadi oleh kerana saya ni MPP dan banyak lagi kemasukan pelajar baru ke maktab perguruan, jadi MPP sangat diperlukan, okay, untuk membantu kemasukan pelajar-pelajar perguruan yang baru, okay, pelatih-pelatih perguruan yang baru. Oleh sebab itu saya telah ditempatkan praktikal di kawasan berhampiran dengan maktab perguruan saya. Dan dalam bilik saya ada 6 orang. Okey, 5 orang rakan dari bilik saya semua praktikal di luar daerah tempat saya belajar di maktab perguruan. Mereka di Ranau. Okey, 5 orang di Ranau. Jadi saya 1 orang saja di Tuaran. So saya tidak ada kawan di dalam bilik, hanya saya seorang. Dan dijadikan cerita, okey, di asrama bukan saya seorang sajalah, adalah beberapa bilik lagi lah yang turut ada pelatih yang praktikal di kawasan daerah berkenaan, tapi bukanlah saya rapat sangat. Dan ada satu bilik ni, okey, bilik ni satu bilik 6 orang ni, semua rakan-rakan pelatih saya ni yang jenis yang lembut, alim, itulah ya. Okey, jadi mau tidak mau tidak ada pilihan, itulah rakan saya sepanjang saya praktikal di daerah berkenaan. Jadi untuk praktikal mengambil masa 3 bulan. Okey, 3 bulan. So saya saja bersendirian di bilik. Pada minggu permulaan tidak ada gangguan lah, macam steady, macam tidak ada apa-apa lah. Tapi pada minggu yang kedua, saya tidak silap, semasa tu saya pada waktu malam. Okey, pada waktu malam saya tengah membuat persiapan untuk mengajar pada esok harinya. Dan kebetulan saya ni mengajar subjek muzik. So saya berlatih lah main keyboard. Okey, ting, saya main keyboard. Jadi ketika saya main keyboard, okey, saya berlatih untuk lagu yang diajar kepada murid saya. Ketika saya berlatih, saya terdengar seperti ada orang berbisik, ya. Saya seorang saja di bilik ni. Okey, terdengar. Jadi saya pikir, siapa yang macam ada orang bercakap kan? Saya perlahankanlah muzik keyboard saya dan saya cuba pasang telinga. Tapi tidak ada orang. Saya dalam hati saya, mungkin perasaan saya kali kan. Jadi saya kuatkan semula. Saya berlatih lagi main keyboard. Sekali lagi saya terdengar seperti suara orang bercakap. Dan saya cuba pasang telinga. Ya, saya seperti dengar seorang bercakap. Jadi saya slowkan sekali lagi keyboard saya. Bila saya slow, suara orang bercakap tu tidak ada. Dan sekali lagi dalam hati saya, mungkin perasaan lah. Dan sekali lagi saya kuatkan lagi keyboard saya main. Dan kali ini bisikan dia sangat kuat guys. Dia cakap, "Kenapa kau main musik bising-bising?" Saya pun yang, astagfirullahaladzim. Saya slow kan. Saya cuba dengar betul-betul. Betul ke apa yang saya dengar kan? Saya cuba diam. Saya tunggu. Tiba-tiba guys, suara tu betul-betul di sebelah telinga saya. "Kenapa kau main musik bising-bising?" Woi guys, saya toleh. Dalam bilik tu tidak ada orang. Terus kembang lu Roma guys. Apalagi saya terus keluar dari bilik tu, terus ke bilik rakan saya yang lembut. Yo, lari masuk, dan rakan bilik saya yang orang lembut ni pun terkejut lah. Alif, kenapa ni? Kenapa aku ni? Saya pun ceritakanlah dengan rakan-rakan saya ni yang saya terdengar suara misteri di bilik saya. Tapi rakan-rakan saya yang lembut ni tidak percaya. Dia cakap, mana ada, dia cakap.
Kalau kau takut pun Alif, tidurlah di bilik kami. Dia cakap, guys, manalah saya sanggup tidur di bilik orang lembut. Habis kau dikerja guys. Dan mereka pun offer, tidurlah di tilam saya juga Alif, tidurlah di tilam saya. Saya pun daripada saya takut hantu, lebih baik saya takut dengan orang yang lembut nih. Jadi saya pun tidak jadi. Saya tidak jadi tidur di bilik mereka. Saya mau tidur di bilik saya juga. Cuma saya lepak dulu lah di bilik mereka ya. Tunggu sampai betul-betul mengantuk, sampai mata saya yang layu-layu sudah, baru saya naik ke bilik. Dan bila saya masuk ke bilik, sudah tidak ada. Tidak ada bunyi, saya beranikan diri. Dan oleh kerana sangat mengantuk, saya baring dan terus tidur. Dan masa saya tidur, saya terbangun. Saya terbangun dari tidur dan saya tengok tidak lama lagi subuh lah. Dan saya cuba tengok keadaan di sekeliling. Biasalah bilik kan orang tidak ada orang, hanya satu orang saja. Katil-katil rakan-rakan kau ni kosong lah ya. Namun tiba-tiba saya nampak di hujung katil rakan saya yang memang orang tidak ada lah di bilik itu. Saya nampak seperti ada orang baring. Woi guys, saya pun cakap, alamak, siapalah pula menumpang di bilik ini. Saya cakap, saya pun tegur lah, takut rakan yang lembut saya itu yang masuk bilik kan. Saya panggil lah, Odev, kau kah Odev? Tapi dia tidak sahut, dia diam saja. Kemudian saya panggil sekali lagi, Odev, kau kah Odev? Tapi dia tidak menyahut. Saya cakap, siapa di katil hujung ni? Saya cakap. Jadi saya cuba ambil bantal saya lah, saya baling. Saya baling pergi ke tempat rakan saya tu. Dan bila saya baling, tapi tidak sampai lah. Saya tunggu, Dev. Tiba-tiba, orang yang baring tu dia macam bangun yang begitu. Tapi dia tidak bercakap, dia bangun. Saya cakap, alamak, apa benda pula ni? Saya cakap. Lepas tu kepala dia macam cuba menoleh begini. Belum sempat guys dia menoleh, saya terus lari. Lari lintang pungkang. Saya lari terus menuju ke surau maktab saya. Kebetulan sudah mau dekat subuh. Saya terus berehat ya, terus berehat di surau ya. Saya tidak masuk bilik saya terus. Saya berehat di surau, saya tunggu sampai azan subuh. Saya pelik, siapa yang dalam bilik itu? Siapa pula yang mengganggu saya dalam bilik itu? Jantung saya gas satu. Macam kuda berlari. Mau saya lari ke bilik rakan yang lembut saya, bahaya pula. Nanti kita kena kacau, kena habis lagi teruk. Jadi saya lari ke surau dan terus solat subuh. Dan kebetulan ada pensyarah saya lah. Pensyarah saya pun terkejut lah. Dia cakap, baru saya nampak kau ni solat subuh. Jadi saya ceritakanlah dengan pensyarah saya. Saya cakap, saya ada gangguan dalam bilik saya cakap. Dan pensyarah saya bagi tahulah yang sebenarnya asrama tempat kami tinggal tu adalah bekas hospital lama. Bekas hospital lama dia cakap. Dan dia cakap ada bilik, satu bilik dia cakap bilik tu dijadikan sebagai bilik mayat. Jadi tidak heranlah dia cakap kenapa bilik kau tu ada gangguan. Kemungkinan bilik kau tu adalah bekas bilik mayat. Jadi saya sudah tahu kenapa saya selalu diganggu. Saya diganggu di dalam bilik itu. Jadi macam mana saya untuk menghadapi sepanjang 3 bulan ni? Saya berfikir, saya berfikir, adakah saya perlu hadapi benda ni setiap hari? Lama saya berfikir, saya cakap, alamak, mau tidur di bilik rakan saya yang lembut, takut. Tapi tidak ada lagi pilihan, macam mana? Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya terpaksa hadapilah. Lama-kelamaan benda tu mengacau, lama-lama kita pun jadi boring, bosan. Dalam hati, lantak kau lah kan, lantak kau lah, kau ganggu kah, kau timbul kah, kau muncul kah, lantak kau lah. Ya. Jadi benda ni kalau kita tidak hirau, kalau kita tidak hirau, dia tidak akan mengacau lah. Ya, dia tidak akan mengacau kalau
Kalau kita terlalu memikirkan, kalau kita takut, benda tuh berani dengan kita. Guys, itu ya, itu saja syaratnya. Kalau kita macam terlalu terfikir, kira macam dia kacau kita, guys, dia akan berani kacau kau. Tapi kalau kau buat tidak tahu, macam kau belajar di bilik, dia ganggu kau pun yang buat, lantak kau lah. Lama-lama dia pun tidak indah dan tidak akan kacau kau. Jadi saya buat begitulah, saya buat tidak tahu, buat tidak indah, lantak kau lah mau kacau. Jadi sepanjang 3 bulan itulah saya hadap. Saya buat tidak tahu, saya boring, lantak kalau mau kacau. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Mudah-mudahan video ini menyeramkan diri Anda. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, assalamualaikum.